Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 21 Julai 2017. Mesyuarat khas PDRM berhubung dakwaan penipuan pajakan kereta Isnin ini kemungkinan tidak membabitkan kehadiran Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan syarikat AJR. Ini kerana sehingga hari ini dua pihak itu belum dimaklumkan mengenai perkara itu oleh PDRM. Kita ikuti kronologi mengenai isu ini dan komen pihak berkaitan mengenai mesyuarat berkenaan. Sebelas Julai lalu, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM diketuai Pengarah Unit Tindakan Khasnya Yusof Azmi bersama 23 pemilik kenderaan atau penyimpanan kereta syarikat itu di Sungai Sekamat, Kajang untuk menuntut semula kereta. Pemilik kereta mendakwa ditipu pemilik syarikat itu sehingga menyebabkan berlaku kekecohan dan tular di media sosial apabila Yusof menyiarkannya menerusi Facebook Live. Pihaknya menggesa pihak berwajib untuk menjalankan siasatan segera ke atas syarikat pajakan kereta itu sebagai pembelaan kepada semua mangsa yang juga pemilik kenderaan. Namun pada hari yang sama, pengurus syarikat pajakan dan sewa kenderaan terbabit membuat laporan polis mendakwa lebih 30 lelaki mencerobos stor syarikatnya sebelum mengeluarkan kira-kira 40 kenderaan daripada stor itu. Pengurus AJR Datuk Seri C. Kamaleshwaran kemudian mengeluarkan kenyataan yang dia terkejut apabila pemilik kenderaan bersama aktivis PPIM menceroboh premis yang disewanya. Menurutnya, dia sedia berunding dengan PPIM untuk menyelesaikan hal ini. Pada 12 Julai, Yusof Azmi berkata PPIM bersedia memberi kerjasama penuh kepada polis untuk membantu siasatan ke atas syarikat pajakan kenderaan. Beliau berkata beliau sudah berbincang dengan Ketua Aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan, berhubung perkara itu dan sedang mengumpul semua aduan berkaitan untuk diserahkan kepada pihak berkuasa. Pada hari yang sama, Yusof memuanai status di Facebook meminta Ketua Polis Kajang supaya jangan memalukan PDRM dengan mengeluarkan kenyataan tanpa membuat siasatan terperinci, termasuk tidak berpuas hati kerana tindakannya disiasat mengikut Seksyen 447 dan Seksyen 427 kerana menceroboh. Pada 18 Julai, polis menafikan tidak mengambil tindakan berhubung aduan pemilik kereta yang dikatakan gagal menuntut semula kereta dipajak kepada syarikat AJR Trade Sdn Bhd seperti didakwa PPIM. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata dakwaan itu tidak benar sama sekali kerana setiap laporan diterima akan melalui proses siasatan yang adil dan telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Beliau pada masa sama turut menyatakan polis menjalankan siasatan ke atas PPIM yang mengambil tindakan sendiri dengan menceroboh ke syarikat berkenaan tanpa merujuk kepada polis. Susulan itu, mesyuarat khas akan diadakan bagi meneliti lebih 50 laporan polis yang diterima dan dokumen berkaitan isu pajakan kereta Isnin ini. Mesyuarat terbabit akan dipengerusikan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim dan disertai Ketua Polis Daerah, pegawai penyiasat serta beberapa individu berkaitan. Ketika dihubungi, PPIM dan AJR sedia hadir pada mesyuarat khas PDRM berkenaan berhubung isu dakwaan penipuan pajakan kereta. Yusof Azmi berkata beliau akan hadir di mesyuarat berkenaan jika diminta berbuat demikian. Kita dipanggil, bukan saya tapi aktivis saya dipanggil 5 orang untuk memberi keterangan di Kajang, tapi kita belum pergi. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, kita masih menekan kepada supaya hari ini pihak kami ini memulangkan semua kereta kepada bank, sebab hari ini pun ada berlaku satu benda yang tidak diingini. Jadi ini perkara yang saya rasa tak jelas dengan stiker apa benda. Saya pun tak pakai stiker gangster lah. Lepas tu dia letakkan logo PPM, dia kata dia daripada PPM. Lepas tu bila kita call tadi, dia dapat tahu kita, dia lagi. Dia tak boleh macam tu. Jadi itu yang saya kata kepada pihak polis hari ini, minta bantuan daripada bank supaya mengeluarkan RO pun dah keluar lama dah, supaya kereta ini dipulangkan balik kepada bank dan supaya owner semua boleh ambil kereta dengan bank. Tak baik lah, sebab hari ini kita tengok tukang tarik pun tim dia orang. Jadi saya rasa benda ni tak munasabah lah. Saya rasa please do something lah. Sebab saya tahu background dia sebelum ni, walaupun dia kata jangan dilihat pada yang lepas, tapi dia sudah menyusahkan ramai orang
dan ada juga penyewa kereta pula yang bergaduh dengan owner sekarang ni sebabkan mereka diorang pun ambil deposit satu kereta sampai RM45,000 AGR ni. Cukup dahsyat. Pajakan kereta sampai RM45,000, RM36,000, RM35,000, dahsyat. Jadi saya rasa tak adalah buat apa saya nak jumpa dengan AGR. Saya tidak berminat untuk berjumpa dengan AGR langsung. Saya minta pihak polis yang menjalankan siasatan dan tangkap kalau boleh kami. Sementara itu, pengurus AGR Datuk Seri Si Kamaleshwaran ketika dihubungi berkata akan membuat perkara yang sama jika diminta untuk hadir oleh PDRM. Kami tak terima apa-apa panggilan dari PPM pun tak dapat terima, dengan pihak polis pun kami tak terima. Saya hanya bagi kerjasama kepada IPD Serdang Komersial. Itu saya dah serah watika saya dekat Balai Kajang dah. Kami belum dapat apa-apa arahan lagi untuk kami bertemu di Bukit Aman. Saya tunggu, yes. Saya tak dapat apa-apa arahan lagi. Macam mana saya nak pergi bila saya tak dapat apa-apa arahan? Kalau saya dapat apa-apa panggilan atau saya dapat terima yang saya perlu hadir, saya kena datang lah buat. Saya nak selesai buat saja. Saya nak selesai secara baik. Saksikan rangkuman Klendi Jenayah minggu ini. Bapa tiri didakwa di Mahkamah Magistrate Setiu hari ini atas tuduhan mendera hingga menyebabkan kematian kanak-kanak berusia 5 tahun di Besut pada 28 Jun lalu. Tertuduh Rosmanan Abdul Rahman, 38 tahun, hanya mengangguk faham apabila pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan di hadapan Magistrate Tuan Ruzwaini Tuanlah. Dalam kejadian di Felda Tenang, Muhammad Hairi Amsyar disahkan meninggal dunia selepas pemeriksaan dilakukan di unit kecemasan Hospital Besut pada 3.30 pagi. Kematiannya dipercayai akibat didera bapa tirinya berpunca daripada hentakan kuat yang menyebabkan koyakan pada usus kecil. Bapa tiri mangsa itu mendakwa kanak-kanak terbabit cedera akibat terjatuh ketika menaiki motosikal bersamanya. Bagaimanapun, pihak Hospital Besut meragui dakwaan lelaki itu dan kemudian membuat laporan di Balai Polis Jerutih pada 5.30 pagi pada hari sama. Kumpulan Heri Gunung yang aktif melakukan jenayah berat di Kelantan dan Terengganu tumpas selepas 3 lelaki termasuk ketuanya Heri ditahan di sebuah kedai makan di Melor, Kota Baru tengah malam tadi. Ketika ditangkap pada 12.10 tengah malam, berlaku pergelutan dan seorang daripada suspek melepaskan tembakan ke arah anggota D9 Jabatan Siasatan Jenayah IPK Kelantan. Ketua Polis Kelantan Datuk Hasanuddin Hassan berkata, 5 tembakan dilepaskan dalam cubaan melarikan diri oleh seorang suspek yang ketika itu berada dalam Perodua Azia. 2 suspek lagi ditahan ketika berada sekitar kedai makan berkenaan. Semua suspek berusia antara 25 hingga 30 tahun, dikenali sebagai Harry, Adik Ba dan Mat Yi. Hasanuddin berkata pihaknya berjaya merampas sepucuk pistol jenis revolver 38 yang digunakan untuk aktiviti jenayah serta 3 pedang. Semua suspek direman selama 7 hari bermula hari ini hingga Sabtu untuk siasatan Seksyen 3 Akta Senjata Api 1971, penalti lebih berat dan Seksyen 8(A) Akta Senjata 1960. Suami isteri ditahan selepas didakwa mencuri wang daripada tabung masjid di Masjid Nurjanah Qaryah Air Hitam Pantai, Masjid Tanah semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Asisten Komisioner Kamaluddin Kasim berkata, kedua-dua suspek lelaki berusia 27 dan wanita 31 tahun itu dicekup penduduk kampung yang menyedari kejadian di perkarangan masjid. Menurutnya, tindakan suspek lelaki yang dilihat mengubah kedudukan CCTV di perkarangan masjid dan memegang pemotong besi menimbulkan rasa curiga seorang penduduk sebelum menghubungi rakannya. Siasatan lanjut mendapati mangga pengunci tabung masjid dipotong dan wang tunai hasil sumbangan turut tiada.
Wang tunai berjumlah RM98 dipercayai diambil daripada tabung masjid turut ditemui bersama suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM KLIA berjaya mematahkan cubaan menyeludup 36 kg gading gajah bernilai RM300,000 Jumaat lalu. Pengarah JKDM KLIA Datuk Hamzah Sundang berkata, pihaknya berjaya menahan seorang lelaki warga Vietnam di Balai Ketibaan KLIA kira-kira jam 10.30 malam. Suspek ditahan bersama 3 bagasi dan hasil imbasan ke atas isi kandungan mendapati 2 daripadanya mengandungi 10 bungkusan gading gajah berbentuk semi-produk atau separuh siap. Barangan itu dimuatkan di dalam guni plastik dan disorokkan dalam kedua-dua bagasi, manakala satu lagi bagasi hanya mempunyai pakaian harian. Hamzah berkata, siasatan awal mendapati suspek datang ke Malaysia menerusi penerbangan Ethiopian Airlines dari Addis Ababa, Ethiopia. Bekas pegawai khas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paya Terhubung didakwa di Mahkamah Majisteri Georgetown kerana mencabul seorang wanita pada 6 Julai lalu. Bagaimanapun, L. Prem Anand, 50 tahun, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Catherine Nicholas. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menggunakan kekerasan jenayah dengan maksud mencabul kehormatan wanita 21 tahun di tempat letak kereta pusat hiburan di lebuh pantai pada 11.30 malam 6 Julai lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau dua daripada mana-mana hukuman itu jika sabit kesalahan. Jabatan Imigresen Selangor menahan 48 warga asing termasuk 3 kanak-kanak dalam serbuan di 3 lokasi berasingan di sekitar Kampung Bukit Naga, Seksyen 32 Shah Alam awal pagi Khamis. Operasi dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi itu disertai kira-kira 35 anggota penguatkuasa dan dijalankan di rumah kongsi yang kebanyakannya didiami warga asing. Pengarah Imigresen Selangor Omran Omar berkata serbuan dilakukan berdasarkan maklumat awam dan intipan pihaknya selama 2 minggu. Dia berkata seramai 208 warga asing diperiksa di ketiga-tiga lokasi berkenaan dan 48 yang ditahan membabitkan 32 lelaki, 13 wanita dan 3 kanak-kanak berusia 3 hingga 55 tahun. Katanya pecahan mengikut negara pula adalah 29 daripada Indonesia, 10 Bangladesh, 5 dari Myanmar dan 4 orang warga Nepal. Sindiket Macau Scam yang dianggotai 9 warga China dan seorang lelaki tempatan dengan menyasarkan mangsa dari negara asal mereka lumpuh dalam serbuan bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul Isnin lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Lutfi Ismail berkata, kumpulan ini menggunakan modus operandi yang sama iaitu menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank dan pegawai mahkamah dengan mendakwa mangsa atau saudara terdekat terbabit dalam masalah. Menurutnya, siasatan lanjut masih dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dengan suspek direman sehingga Sabtu ini. Terkini, JSJK IPK KL menerima 144 kes berkaitan Macau Scam membabitkan kerugian RM5.7 juta. Seramai 14 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen Negeri dalam Ops Mega di beberapa lokasi dalam daerah Melaka Tengah. 8 lelaki Bangladesh, 3 lelaki dan 2 wanita Indonesia serta 1 lelaki China berusia 22 hingga 47 tahun ditahan. Timbalan Pengarah Imigresen Negeri K. Vishnutaran berkata 273 parti diperiksa dalam operasi terbabit. Beliau berkata semua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 39B Peraturan Imigresen 1963, Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63.
Polis menahan suami isteri di rumah di Taman Paya Rumput Indah, Paya Rumput Melaka selepas menjumpai dadah dipercayai heroin dalam rumah terbabit. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Afzanizar Ahmad berkata, suami isteri berusia 22 dan 23 tahun itu ditahan ketika berada dalam rumah dalam serbuan kira-kira 2 pagi. Menurutnya, suspek enggan beri kerjasama untuk membuka pintu sebelum pintu masuk rumah terbabit dipecahkan. Pemeriksaan dalam rumah akhirnya menemukan satu beg kecil yang disembunyikan dalam tandas. Siasatan lanjut mendapati 7 paket Lucina ditemui dipercayai mengandungi dadah heroin dengan berat 351.5 gram bernilai RM8,700. Katanya kedua-dua suspek direman 7 hari dan kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Baiklah, sekian saja rangkuman kalender jenayah pada minggu ini. Jangan lupa terus layari laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my bagi mengikuti paparan berita dan video menarik yang kami sediakan kepada anda. Juga berita video di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook, Twitter dan Instagram serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Muat turun aplikasi Metro TV di App Store dan Google Play Store untuk menonton video eksklusif dan rancangan yang menarik. Jadikan hari-hari anda sesuatu yang berharga. Utamakan keselamatan dan elakkan diri daripada terlibat dalam sebarang aktiviti jenayah. Saya Nabiha Kamal, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.